Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Hari Malaysia wajar diraikan pada peringkat negeri dan daerah di seluruh negara pada 16 September setiap tahun bagi memulihkan penghayatan dan meraikan penubuhan Persekutuan Malaysia lebih terangkum. Menurut Ketua Program Sejarah Pusat Kajian Sejarah Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Sufian Mansor, sambutan Hari Malaysia perlu ditekankan dalam kalangan rakyat kerana ia merupakan satu daripada peristiwa bersejarah penting bagi negara. Dalam pada itu, Dr. Sufian mencadangkan agar pemahaman dan penghayatan yang betul tentang Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan bermula dari sekolah melalui pembelajaran sejarah yang perlu diperkasakan dengan melihat kedua-dua tarikh berkenaan mempunyai kesinambungan. Talian Bantuan Krisis Kesihatan Mental atau talian HIL 15555 itu talian bantuan krisis pertama dikendalikan sepenuhnya oleh Pegawai Psikologi Kaunseling merekodkan sejumlah 24,346 panggilan diterima sehingga Ogos lepas. Mengulas lanjut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razak Abu Hassan menerusi satu kenyataan menjelaskan bahawa daripada jumlah panggilan diterima talian yang beroperasi sejak 21 Oktober 2022 itu, sebanyak 15,907 klien menerima bantuan sokongan dan emosi, manakala sejumlah 8,479 klien diberikan intervensi khusus. Katanya lagi, talian yang beroperasi bermula pada pukul 8 pagi hingga 12.30 malam setiap hari termasuk cuti umum itu adalah antara usaha dilaksanakan bagi mencegah tingkah laku bunuh diri di Malaysia. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Kapsul masa. Pada tanggal 25 Januari 1954, satu pengumuman telah dibuat berkaitan dengan penghapusan darjah 7 Sekolah Melayu. Penghapusan ini dibuat selaras dengan tujuan pihak kerajaan untuk mengkhususkan mata pelajaran yang diajar dan mengawal perbelanjaan sekolah-sekolah di Tanah Melayu yang semakin meningkat. Kebanyakan para penuntut yang tamat darjah 7 di dalam sistem persekolahan sebelum merdeka adalah layak untuk mengikuti latihan perguruan. Kerajaan pada ketika itu berpandangan bahawa bilangan darjah 7 perlu dihadkan supaya bilangan penuntut-penuntut di dalam darjah tersebut tidak melebihi kadar yang diperlukan di dalam perkhidmatan perguruan. Walau bagaimanapun, sistem darjah 7 ini didapati kurang sesuai dan terpaksa dihapuskan. Sebagai gantian, satu sistem persekolahan yang dinamakan sebagai darjah khas telah diwujudkan. Para penuntut yang tamat dari darjah khas serta mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan boleh membuat permohonan untuk menjadi guru pelatih. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Mencari ilmu pengetahuan dan kisah berkaitan sirah Nabi, ayuh semua pendengar Radio IKIM menelusuri kisah-kisah para Nabi bersama Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid yang bersifat
siaran menerusi siri audio podcast di podcast.ikim.my, di aplikasi Radio IKIM atau di platform Spotify dengan kata kunci carian IKIM FM Terhad sehingga 31 Disember 2023 sahaja. Nak tahu juga platform digital Radio IKIM yang ada, hanya pergi ke slick.bio/IKIMFM. Saya ulangi, slick.bio/IKIMFM. Selain itu, dengarkan juga podcast pilihan seperti tafsir Al-Quran, syariah dan perundangan, topik Jumaat dan banyak lagi yang disediakan di dalam audio podcast Spotify Radio IKIM. Kami menjanjikan tawaran rancangan yang terbaik untuk anda. Selamat mendengar. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai pertemuan Aspirasi 10.1 edisi hari ini, hari Isnin pagi 11 September 2023. Bersamaan 25 Safar 1445 Hijriah. Saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan ceria-ceria sahaja dalam kita membawakan apa jua laluan kehidupan kita. Okay? Yang paling penting juga perlu kita ingat, kita adanya sabar, adanya syukur, adanya senyum untuk kita nak meneruskan kehidupan ini. Sebab itulah penawar kita, tanpa kita datangkan sendiri penawar itu untuk kita, macam mana kita nak baik-baik lagi untuk bersama dengan orang lain, kan? Kita sendiri yang dapat mengubah kehidupan kita dan kita sendiri yang membawakan kebaikan dalam hidup kita. Jom
berusaha dengan lebih baik dan fokuslah dengan apa sahaja tugasan harian kita, tanggungjawab kita, peranan kita, dan yang paling penting ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena cantik-cantik aja. Okay. Dan terima kasih tim Warna Pagi, Pian dan juga Luke yang dah pun sama-sama sediakan pengisian kepada anda sebentar tadi. Kita teruskan lagi selama 3 jam, okey, sehingga 1 tengah hari nanti. Kejap lagi jam 10.15 pagi ada rancangan Persona di Zara bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dan jam 12 tengah hari nanti ada rancangan Syarak @ikim. Sekarang jom kita buka tirai dahulu hiburan kita yang pertama bersama dengan Duhan, lagunya Kekasih Untukku. Teruskan mendengar Radio IKIM. Tersembat dalam kalbuku, hanya dirimu yang aku perlu. Bahagianya bila denganmu. Sering kau yang aku rindu, di langit mimpi datang bertamu, merangkaikan kasih yang terpaku. Jangan kau pernah merasa sehalus ragu di hatimu. Kaulah yang benar-benar ku cinta, seikhlas hati aku terima. Kaulah yang menghiasi hidupku, kekasih untukku. Jangan kau pernah merasa sehalus ragu di hatimu. Kaulah yang benar-benar ku cinta, seikhlas hati aku terima. Kaulah yang menghiasi hidupku, kekasih untukku. Mengalah hanya dirimu di hati, takkan jiwamu bisa untuk diganti. Sadarilah hati ini mencintaimu hingga tertutup mata. Kaulah yang benar-benar ku cinta, seikhlas hati aku terima. Kaulah yang menghiasi hidupku, kekasih untukku. Aku cinta. Kaulah yang menghiasi hidupku, kekasih Expo Buku Petaling Jaya kembali lagi. Pelbagai buku ilmiah, novel dan sebagainya boleh didapati di sini. Dapatkan tawaran harga yang menarik dan voucher buku bernilai RM10 dengan pembelian RM20 ke atas. Adik-adik boleh temui Didi and Friends pada 9 dan 10 September. Terdapat pertandingan mewarna, seminar SPM percuma. Jumpa anda di Dewan Sivik MBPJ pada 9 hingga 17 September, 9 pagi hingga 6 petang. Jumpa anda di sana. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Aklah kan?
Saya cikgu, cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-550-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, bertakluk kepada terma dan syarat. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Semestinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur saya Syafiq Saleh. Kita berketirak untuk pertemuan di rancangan kita yang pertama, hari yang baru, minggu yang baru, tarikh yang baru menerusi aspirasi 10.1 dan kita nak bawakan rancangan Pesona di Zahra. Jom tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM sebab kita boleh berinteraksi di situ. Like, komen, share banyak-banyak. Okay? Untuk kita dapatkan lagi manfaat, berikan lagi manfaat kepada orang lain juga. Okey, jom sama-sama tonton sekarang sebab kita nak hayati lagi perbincangan ilmu bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun ada di talian kita nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, bagus. Sihat, Alhamdulillah. Masya Allah, kan? Kalau Ustaz senyum tu, orang kata memang ceria okey tu. Alhamdulillah Ustaz. Sebab rakan-rakan kita pun ceria juga. Walaupun hari Isnin, orang kata hari Isnin ni hari apa? Mondays Blue. Tak ada pun macam tu kan. Dia kena semangat-semangat kan Ustaz kan? Terus berpositif. InsyaAllah. Baik Ustaz, sebelum kita nak mulakan sesi pertemuan kita untuk kali ini Ustaz, kalau minggu lepas kita ada buka kuis, Masya Allah Ustaz, kita terima dekat banyak Ustaz ni. Saya rasa dekat 30 ke 40 email saya rasa Ustaz. Saya sedang hantarkan kepada Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz? Komen Ustaz kalau tengok awal-awal ni Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Pertama, saya rasa syukur sebab apa tahu? Sebab kita buat dua hala. Maksudnya kita test maksudnya buat dua hala. Maknanya bila kita Pesona Zahra, kita bincang pasal watak. Maksudnya ramai orang yang faham, ramai orang mengikuti dan ramai orang yang maknanya bila kita minta buat analisa, dia buat analisa yang bagus So dalam minggu ni kita masih finalize untuk siapa pemenang dia, dan kita akan bagi 10 buku mengenai watak insya-Allah. Dan maknanya mudah-mudahan maknanya ilmu bermanfaat. Manfaat. Dan saya cadang dengan Taufik macam mana kita buat mungkin hujung tahun ni kita dah buat satu periksa online. Okey, sampai lulus kita buat apa nama sijil ada Pesona di Zahra, bahagian watak. Kita buat penyampaian besar-besaran insya-Allah kalau diizin Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, kan itu dapat special tu, ada CG penyertaan di situ. Kan. Okey, baik Ustaz, sambil-sambil saya tengok juga kan daripada jawapan-jawapan yang disediakan oleh pendengar kita, sebab kita nak letakkan 10 watak pemimpin Malaysia, watak Perdana Menteri. Okey, yang saya paling tertarik ada sahabat kita buat Ustaz, saya rasa ni kan memang dia buat nota Ustaz daripada bulan 1 kita berbincang pasal isu watak-watak manusia ni kan. Sampai hari ni dia buat timetable Ustaz, dia buat satu jadual dalam bentuk
dalam bentuk apa ni Microsoft ni lah table tu. Siap jaga, siap susun Ustaz. Ya Allah, saya tengok. Masya-Allah. Ada yang dah dikirim oleh saya tu. Ya. Masya-Allah. Begitu saya rasa ni dah peringkat macam universiti dah Ustaz kan. Dah tahu macam mana nak buat assignment lagi. Masya-Allah. Okey, baik Ustaz. Itu cerita minggu lepas kita berbincang berkaitan dengan watak pemimpin ataupun tokoh-tokoh. Kalau kita tengok Ustaz ada bagikan contoh pada minggu lepas kita bincang berkaitan dengan tokoh-tokoh Islam Ustaz. Okey, untuk minggu ni kita nak bincang kepimpinan melalui kekuatan watak. Ini ada kaitan juga dengan minggu lepas Ustaz, dan kalau hari ini kita panggil sebagai satu watak leadership Ustaz. Jom kita nak mulakan Ustaz untuk sesi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasar wa wala. Terima kasih kepada seluruh pendengar, seluruh kepada DJ Syafiq, mana saja yang sama-sama kita pada kesempatan berbahagia ni ya. Maknanya pada kelas yang lepas kita bincang mengenai maksudnya tentang kepimpinan dan kita ada kuis dan alhamdulillah banyak sambutan mengenai kuis. Jadi untuk sambungan daripada perkongsian pada yang lepas, saya nak kongsikan pada hari ini adalah strength based leadership strength based leadership ataupun kepimpinan melalui kekuatan watak. Sebab ada benda-benda Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kita secara inborn. Inborn ni maknanya secara lahir-lahir memang ada kekuatan kita. Sebab manusia ni dia ada kelebihan semula jadi dan dia ada kekurangan semula jadi. Sebab itu kita kena belajar untuk mengetahui apakah kelebihan semula jadi kita untuk kita maknanya gilap, untuk kita perkuatkan lagi untuk kita lebih meningkatkan lagi kelebihan semula jadi kita. Dalam waktu yang sama kita kena manage kita punya kelemahan semula jadi. Maknanya manage kita kena uruskan kelemahan semula jadi kita supaya kelemahan yang ada dalam diri kita sentiasa tingkatkan. Kekuatan kita makin perkasakan, mana kelemahan kita tingkatkan. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang sentiasa memperbaiki diri dia. Okey, dalam strength based leadership ini ataupun kepimpinan melalui kekuatan diri ini, dalam kita lihat daripada Islam antara yang menekankan mengenai develop sifat kepimpinan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya apa yang kamu uruskan dalam kepimpinan kamu ini. Maknanya kita kena faham, kita ni adalah benda yang maknanya pemimpin atau kita kena adalah leader dan kita akan ditanya apa yang kita pimpin besok. Jadi Nabi sebut bagaimana seorang lelaki akan ditanya tentang keluarganya, seorang perempuan akan ditanya mengenai perihal rumah dia. Wa kullukum ra'in, maknanya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu mas'ulun ar-ra'iyati, akan ditanya atau bertanggungjawabkan kepada apa yang kamu pimpin. Dalam maknanya kata-kata hikmah yang lain ada menyatakan bahawa kun imaman wala takun makmuman. Jadilah kamu itu pemimpin, jangan jadi makmum. Maksudnya apa? Kita kena tingkatkan level cara kita berfikir ni sebagai berfikir cara pemimpin. Jangan jadi makmum, jangan mengikut semata-mata. Di sini bukan perkataan di sini ataupun kata-kata di sini bukan menyatakan supaya kita semua berebut jadi pemimpin. Tetapi kita disuruh naikkan level cara kita berfikir, cara kita bertindak, cara kita memandang seperti mana level seorang pemimpin. Sebab kalau level kita pemimpin dan ada super yang memimpin, maka satu masyarakat itu akan hebat. Kalau di sebuah keluarga itu akan hebat. Contohnya satu keluarga itu level cara pemikiran, level pemimpin. Maka ketua keluarga tentulah lagi lebih hebat lagi. Maka sudah tentu keluarga itu akan lebih hebat lagi. Abang kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Umar kata apa? Sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor kambing akan dikalahkan oleh sekumpulan kambing yang dipimpin oleh seekor
seekor singa. Cuba kita hayati perkataan ini ya. Sekumpulan singa, hebat-hebat belaka dah, kan? Yang dipimpin oleh seekor kambing. Mana pemimpin tu tak taraf pemimpin, cara pemikiran dia, cara bertindak dia akan dikalahkan dengan sekumpulan kambing. Mana kambing tu biasa-biasa yang dipimpin oleh seekor singa. Mana level kepimpinan tu tinggi. Cuba anda bayangkan bagaimanakah keadaan jika sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor singa. Boleh dah dari 3 level tu Okay. Flow kena faham flow tu. Set. Flow kena faham. Ya. Pening apa kambing ke singa ni? Okey, saya ulang balik. Okey. Sekumpulan kambing, sekumpulan singa. Ada banyak singa hebat ni yang dipimpin oleh seekor kambing, okey, akan dikalahkan dengan sekumpulan kambing. Kambing banyak tapi yang pimpin dia adalah seekor singa. Kan? Cuba anda bayangkan jika sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor singa. Boleh tak kita bayangkan kan? Jadi maknanya dalam Islam ni disuruh kita semua ni naikkan level cara kita berfikir, ilmu kita, cara kita memandang sebagaimana seorang pemimpin. Kun imaman wala takun makmuman. Jadilah kamu pemimpin, jangan jadi kamu makmum. Sekalipun kita menjadi makmum, tapi kita ada ilmu bagaimana menjadi imam. Sebab itu dalam Islam, ketika imam ada satu permasalahan, contoh imam tiba-tiba sakit, imam tiba-tiba terbatal, maka yang di belakang imam boleh mengganti imam. Sebab semuanya mempunyai ilmu sebagai imam, tapi dia akan taat kepada satu imam yang memimpin mereka semua. Mana pergerakan akan dipimpin oleh satu orang imam ini, tapi semua adalah level pemimpin atau level pemikiran imam. Jadi maknanya disuruh kita ni semua memang meningkatkan diri sampai kita ni maknanya pemikiran kita sebagai pemikiran seorang pemimpin. Itu yang dalam hadis Nabi bagi hint kita, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Okey, bila kita bicara mengenai pemimpin ini, topik kita pada hari ini adalah macam mana strength-based leadership. Macam mana kepimpinan melalui kekuatan watak ni, kekuatan inborn. Kenapa strength-based leadership ini? Maksudnya kekuatan yang maknanya menjadi base kepada satu kepimpinan penting. Sebab apa? Orang tak sama. Jadi mana kita ada orang mata, orang akal, orang telinga, orang hati, MATH kita tu kan. Setiap mereka ni ada kelebihan-kelebihan dia. Dan setiap mereka ada kekurangan mereka. Saya kongsikan dulu maknanya kekuatan yang ada kepada MATH ni, dan ada kekurangan dia, tapi kita nak strength-based leadership. Maknanya berdasarkan kekuatan inilah kita gila kita punya daya kepimpinan kita. Sama ada kita orang telinga, orang mata, orang hati, ataupun orang akal. Okey. Di maknanya cuba kita pergi pada orang mata dulu, MATH, orang mata. Orang mata inborn dia memang nak cepat-cepat. Dia adalah macam action oriented. Dia orang yang bergerak. Dia adalah orang yang sebab oleh kerana dia bergerak baru dia faham. Jadi orang mata ni sifatnya adalah now, sekarang. So bila dia nampak sekarang, lepas tu macam seolah-olah dia macam nak memaksa. Tapi tak. Sebab bila dia bergerak dia nampak, lepas tu sekarang, saya nak sekarang. Macam tu. Senang menyelesaikan diri. Communication orang mata baik sebab dia merendah je kan. Itu kelebihan dia. Dia merendah je. Jadi orang akal pula, apa kelebihan orang akal? MATH orang akal ni dia by objektif, dia ke depan baru dia cari find out ke belakang apa dia. Dia adalah orang yang analisa kekuatan dia. Maknanya pemikirannya linear tu dia ke depan. Linear dia ke depan. Itu kelebihan dia. Orang MATH orang telinga ni detail orangnya, SOP, dia information oriented, orang tersusun, orangnya maknanya terperinci, orangnya maksudnya akan bertindak kalau tak cukup maklumat. Jadi maknanya dia maklumat yang penting bagi dia tu. Dan orang hati ni dia punya kelebihan inborn, dari lahir dia adalah dia berasa, mengambil peran, semangat berpasukan tinggi, kebersamaan, jom sama-sama.
kan orangnya beramah kan maknanya kekuatan dia. Okey, so jadi strength based leadership, kepimpinan melalui kekuatan watak ni, maksudnya dengan kekuatan inilah kita develop. Kita takkan boleh jadi orang lain. Betul. Kita develop dengan keadaan diri kita. Okey, untuk kita sambung seterusnya. Seperti berehat. Betul-betul kita nak sambung lagi Ustaz, sebab kita dah faham setiap kekuatan watak-watak itu dan macam mana kita nak gilap. Sebab kita tengok ada satu watak tu mungkin tak ada dekat sana, yang watak ni ada dekat sini. Tetapi bila diletakkan dari sudut kepimpinan dalam diri kita, bagaimana kita boleh cungkil sesuatu watak itu dengan lebih baik. Sebab apa, kita tengok orang mata contohnya, dia buat dulu, dia action oriented, dia buat dulu kan Ustaz. Tapi sebenarnya ada kebaikan bila tengok kepimpinan dalam satu leadership tu. Bagus rupanya dia main buat ni menjadi kan. Nanti kita akan bincang Ustaz macam mana kedudukan dan keadaan itu, insya-Allah. Baik, kita berehat seketika Ustaz, kita akan kembali selepas ni. Untuk anda rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM sebab kita akan sambung lagi bincang kita selepas ini. Okey, kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ibnul Haytham. Abu Ali Muhammad Ibn Hasan Ibn Haytham lahir di Basrah, Iraq pada tahun 354 Hijriah bersamaan 965 Masehi. Di tempat kelahirannya itulah beliau berusaha mempelajari ilmu dan pada masa yang sama bekerja untuk mencari rezeki. Beliau kemudian merantau ke Ahwaz dan Baghdad untuk menumpukan perhatian terhadap pengajian serta penulisan. Ibnul Haytham merupakan salah seorang ilmuwan yang mencatat pencapaian yang mengagumkan pada usia muda. Beliau juga pernah tinggal di Mesir dan memanfaatkan masanya dengan menyalin buku-buku matematik serta falak di Universiti Al-Azhar. Ibnul Haytham menghasilkan pelbagai makalah dan kitab tentang ilmu matematik, geometri serta algebra, dan yang paling utama ialah karya agungnya yang berkaitan dengan optik, iaitu kitab Al-Manadhir yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Ibnul Haytham menguji setiap hipotesis dengan ujian fizikal atau pembuktian matematik. Bagi menguji hipotesisnya yang menyatakan bahawa cahaya dan warna tidak bercampur di dalam udara, misalnya, Ibnul Haytham mereka bentuk kamera obscura yang pertama di dunia. Ibnul Haytham mencerap apa yang berlaku apabila sinaran cahaya bersilang pada bukaan atau liang kamera obscura dan merekodkan keputusannya. Kamera obscura ini merupakan salah satu reka cipta yang mendorong penghasilan kamera dan fotografi pada zaman moden kini. Apabila kita sampai ke traffic light, berhenti ke traffic light, jangan biarkan gear lever kita berada di posisi T, stand for drive. Tidak, mesti berada di N. Ini akan memberikan keselamatan. Brake, tarik handbrake, letak gear lever kepada N. Apabila mulakan perjalanan, hijau je traffic light, tarik balik kepada D3 dan lepas handbrake, mulakan perjalanan. Lepas beberapa saat speedometer naik, tolak saja gear lever tersebut kepada D. Ini akan memberikan impak yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah. Saya Syafiq Saleh, masih lagi kita berada di rancangan Pesona di Zahra. Jom sama-sama tonton sekarang rancangan ini di platform media sosial, di YouTube juga di Facebook IKIM, sebab kita boleh sama-sama berinteraksi. Kalau anda ada juga pertanyaan, persoalan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Okey, dan kita nak bersama-sama lagi dengan perkongsian oleh Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang ketika ini berada dekat talian kita berkongsi
ini berkaitan dengan tajuk kepimpinan melalui kekuatan watak. Okey, tadi dah kita dah dengarkan sedikit Ustaz berkaitan dengan setiap satu watak tu dia ada kekuatan rupanya Ustaz Bukan biasa-biasa kita buat kan Ustaz. Kalau kita tengok bila sesuatu watak itu dia buat cepat tapi rupanya ada kebaikan juga. Ustaz, jom kita nak sambung lagi Ustaz. Bagaimana watak-watak ini boleh membina satu sifat kepimpinan Ustaz? Silakan. Okay. So ini maknanya kita dah kongsikan tadi, maknanya ada manusia ada inborn kekuatan dia dan ada inborn kelemahan dia. So kita cerita watak orang mata itu maknanya bergerak sebagai action oriented. Dan dalam waktu yang sama, kelemahan orang mata ni dia keputusan dia pantas kadang-kadang. Kadang-kadang benda tidak teratur, kadang-kadang maknanya kurang sabar contohnya kan. Atau itu kekurangan dia. Kelebihan dia maknanya cepat bergerak, MBPH maksudnya mata akal. Orang akal maksudnya daripada sudut daripada sudut kekurangan dia kurang fleksibel contohnya kan. Sebab dia ada linear cara pemikiran dia, maknanya dia takkan nampak sebelah, maknanya dia kan kurang nampak daripada maknanya alternatif yang lain. Kan? Maknanya tidak sensitif sebab itu ada kelemahan dia. Orang telinga pula kelebihan tadi terperinci, tersusun. Kelemahan dia pula adalah lambat bertindak, lambat buat keputusan, terlalu fokus pada perincian. And orang hati pula maknanya peramah, bertimbang rasa. Kelebihan dia mengambil berat, berpasukan, tapi kadang-kadang terlalu emosional, terlalu mengambil berat. And bercampur baur antara kerja dan personal. And itu antara kelemahan dia. Okay. Jadi maknanya strength based leadership ni adalah macam mana kekuatan yang ada tu kita gilap diri kita. Okay, maksudnya dengan cara kita takkan mampu jadi orang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita ni dalam family kita, dalam keluarga kita, isteri kita, suami kita dan sebagainya, kita ada yang dipanggil sebagai hidden potential. Hidden potential ni maknanya potensi yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita pun tak tahu kalau kita tak ada ilmu ini, maksudnya, dan kita pun tak perasan. Contohnya, orang akan nampak naturally manusia ni akan mudah nampak kelemahan orang tau. Naturally manusia ni dia akan mudah nampak kelemahan orang. Dia tak akan nampak potensi orang kecuali ada suluhan ilmu. Sebab kelemahannya akan menyusahkan orang. Sebab tu orang akan nampak kelemahan dulu. Contoh macam apa dah cepat-cepat ni kan, sebab-sebaksa ni. Orang nampak kelemahan sebab kelemahan tu rasa menyusahkan. Tapi kalau tanpa ilmu yang disuluh, kita tak akan nampak hidden potential. Hidden potential. Jadi hidden potential ni ataupun kelebihan tersembunyi ini, kalau kita belajar dalam forensik insan ataupun dalam watak ini, kita akan nampak apa hidden potential orang. Nanti apabila kita nampak hidden potential orang, kita akan ada satu differentiate, maknanya nampak satu line perbezaan, iaitu manakah orang yang antara orang keliling kita ni antara brilliance dan juga loyalty. Maksudnya orang yang ada kecerdikan inborn, kecerdikan lahir-lahir, dia memang ada kekuatan dia, dan juga kesetiaan. Jadi maknanya kebanyakan kadang-kadang orang akan nampak macam, aku nak cari pekerja yang ada kesetiaan, tapi dia tak congkil hidden potential ni. Dia tak congkil kekuatan ini sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang hanya nak loyalty dan which is bagus, benda tu bagus, maknanya kesetiaan pada syarikat, tapi dia tak congkil hidden potential tu. Jadi maknanya dia punya orang sekeliling dia takkan boleh, maksudnya maknanya menunjukkan potensi sebenar diri dia. Ini ada kelebihan pada Nabi SAW, bagaimana Nabi meletakkan satu orang tu di tempatnya. Dan orang boleh, Masya Allah, maknanya berpotensi mengikut kekuatan mereka masing-masing. Jadi sebenarnya macam video kita ni, jangan semata-mata maknanya melihat sudut loyalty itu, sudut maknanya kesetiaan itu semata-mata, tapi bagaimana kita boleh mencongkil apa yang kita panggil sebagai hidden potential. Maksudnya potensi yang tersembunyi kepada diri seseorang itu, letakkan pada tempatnya itu. Okey. Sekarang apabila kita sebut mengenai strength based leadership ataupun maknanya kekuatan yang berasaskan kepimpinan yang berasaskan kepada kekuatan, kita boleh tengok kenapa kita tak highlight kepada kelemahan. Sebab pertama sekali lambat sikit lah. Sebab benda-benda kelemahan ni kalau nak di-develop dia lambat sikit. Dia kena manage tapi bukan yang kita utamakan. Contoh katakan orang mata. Dia tak berapa bagus untuk dalam benda-benda detail. Benda-benda logo, benda-benda
Itu kelebihan dia. Kita gilap kelebihan tu dengan kita tingkatkan kelemahan dia, tapi kita gilap. Ini yang berlaku. Tengok macam mana contoh kita dah kongsikan kisah-kisah panglima Islam yang berjasa besar kepada pengembangan Islam. Contohnya apa? Contohnya Tariq bin Ziyad waktu zaman kerajaan Bani Umayyah, dia meluaskan Islam itu ke benua Eropah. Kan? Dia naik kapal lintas antara Maroko ke Spain, kan? Sampai dia bakar kapal dia. Orang mata punya pekerjaan, Orang mata punya kerja kan. Orang mata punya pekerjaan. Dia bakar kapal dia, kan? Nasiblah sekarang ni depan kita musuh, belakang kita ni laut. Terpulanglah kita nak mati kat mana. Kan? Dan maknanya dengan kekuatan yang dia ada tu, maksudnya kalau dia bagi pilihan, orang akan berundur. Ini maknanya bila tak bagi pilihan, memang semua akan go. Maknanya inilah satu-satu pilihan yang kita ada. Maknanya ini satu-satunya ada kita. Jom kita pergi. Dan berjaya. Akhirnya mengalahkan, maknanya, dan dapat membina tapak kepada Islam yang berada di Eropah. Okey. Kita lihat macam mana kekuatan yang ada pada Qutaibah bin Muslim. Qutaibah Muslim ni adalah orang yang ditugaskan pada zaman Umayyah untuk mengembangkan Islam ke bumi Khurasan. Khurasan ni Afghanistan, dan sebahagian daripada Pakistan, dan sebahagian kepada negeri Tantan. Tidak termasuk Kelantan. Kelantan orang lain. Jadi maknanya Qutaibah bin Muslim orangnya memang detail. Orangnya orang ingat. Orangnya orang yang memang mengikut SOP, sebab dia dididik oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kalau kita lihat satu orang yang maknanya pernah namanya agak besar jugalah dengan banyak hal, sebab berperang kerja dia, nama dia Qutaibah bin Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia didik Qutaibah bin Muslim ni sebab strategi untuk mengislamkan tanah Khurasan di lain. Arab padang pasir. Jadi mana boleh nampak musuh berapa, kita pun pergi berperang. Negeri Khurasan gunung ganang. Jadi dia memerlukan perancangan teliti, memahami macam mana musuh boleh sembunyi di sini, macam mana kita tak boleh lalu di sini. Dia memang perlukan orang telinga yang memang collect data di gunung ni apa. Dia tak sesuai dengan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad macam Jalan dulu. Kan? Buat dulu. Dan akhirnya berjaya. Dengan kekuatan tu berjaya. Kalau diletakkan orang mata mungkin tidak berjaya. Sebab dia main rendah je, memang kena ambush habislah cerita dia. Kan? Okey, kita lihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengalahkan tentera Salim. Macam mana Salahuddin Al-Ayyubi, dia orang akal. Dia memang nampak kalau serang mana Baitul Maqdis memang susah nak menang. Jadi dia bahasa dia menggoda kan. Dia menggoda ke bahasa dia. Dia menggoda tentera Salib ni untuk berperang di luar daripada Baitul Maqdis. Yang kebetulan pula Guy de Luzion ni ketua Salib waktu tu dia baru gantikan dia punya abang ipar, maknanya Raja Badwin orang akal juga. Dia nampak apa yang Salahuddin nak pancing, bodoh lah, nak pancing supaya keluar daripada umpan itu. Umpan dia. Ya. Tapi Guy de Luzion tak nampak. Akhirnya Guy pergi ke maknanya Qarnal Hittin. Qarnal Hittin ni tempat Hittin yang memang sumber air telah dikuasai oleh orang Islam. Dan hanya beberapa hari habis semua tentera Salib dikalahkan. Dan bercucuk macam mana kekuatan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni orang yang maksudnya dapat mengalahkan kota Konstantinopel tau. Maksudnya kerajaan Rom. Sampai dia digelar sebagai Kaisar Rom. Dia menggantikan Kaisar Rom. Maknanya Kaisar Rom ni dah 1000 tahun dah dia punya kepimpinan kan. Digantikan oleh orang Islam. Bila digantikan, orang semua takut orang Islam dah bilang. Tapi dia memaafkan. Kerjasama, jom kita sama. Akhirnya Islam kota Konstantinopel. Kerajaan pada Rom Timur tu boleh Islam. Kenapa? Kerana orang hati, maksudnya masuk, okey tak apalah maafkan. Okeylah sini nak jom sama-sama. Kita buat sama-sama, kebersamaan tu tinggi. Kan? Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian kan. Jadi kita tengok kekuatan diri kita tu. Kita kena letakkan di tempat yang betul. Kalau tidak, orang yang membesarkan kelemahan akan menyebabkan orang lain lemah semangat dengan dia. Kita panggil demotivate. Sedangkan orang tu dia ada
kelebihan dia. Tapi kalau kita anak-anak kita contohnya, kita highlight kelemahan. Kau ni tak kemas orangnya, mak suruh kemas, tak kemas juga. Padahal dia ada kekuatan lain. Kita kena bentuk maknanya kelemahan dia tu kena manage, tapi dia ada kekuatan dia. Tapi kalau kita selalu rendahkan dia, dia akan lemah semangat. Dia akan rasa tak berguna, dia akan rasa tak berpotensi, kan? Sebab memang hidden potential takkan nampak kecuali dengan ilmu. Kelemahan orang akan nampak, sebab kelemahan tu kita akan feel menyusahkan kita, sebab tu kita akan nampak kelemahan orang. Tapi kita tak nampak, kenapa tak nampak hidden potential? Tanpa ilmu memang takkan nampak. Memang susah nampak hidden potential. Kan? Sebab tu orang yang maknanya macam saya sebut dari kata Sayyidina Umar kan. Maknanya singa kan. Singa associate dengan kepimpinan dia raja rimba kan. Jadi kalau singa boleh memimpin kambing sekalipun akan dapat mengalahkan kambing yang memimpin singa. Apatah lagi kata Sayyidina Umar, bayangkan kalau seekor singa memimpin sekumpulan singa. Semua orang hidden potential dicungkil, kemudian diberikan tugasan dia masing-masing. Dan kemudian semua rasa maknanya maknanya dapat berkarya, dapat berpotensi dengan kekuatan dia, semua akan orang bersemangat. Dan ketika itu sekumpulan singa dipimpin oleh singa ini menggegarkan dunia. Ini yang berlaku kepada Sayyidina Umar ketika memimpin para sahabat, akhirnya menundukkan 2/3 dunia. Rom dan Parsi boleh tombang tau. Kerajaan dinasti Sassanid Parsi 1000 tahun umur dia. Kerajaan Rom waktu tu mana pun 1000 tahun dah start tombang tanah-tanah jajahan Rom. Dua laluan besar dunia, Spice Route dan Silk Route, laluan rempah dan laluan sutra juga berjaya diislamkan. Cuba bayangkan. Sebab apa? Semua orang hidden potential telah dicongkil dalam Islam, dan semua bergerak dalam bidang masing-masing, yang semua akhirnya berjaya menyumbang kepada satu maknanya kekuatan maknanya sebuah organisasi. Itulah kalau keluarga lah. Kalau semuanya maknanya faham benda ni, kita boleh congkil hidden potential anak kita masing-masing, maknanya semuanya akan masya-Allah maknanya berada dalam keadaan yang base maknanya strength based leadership. Dan nak tahu strength orang, nak tahu kekuatan orang memang dengan ilmu. Kelemahan kita memang mudah nampak sebab dia menyusahkan kita. Kita boleh feel kelemahan tu. Kekuatan kena congkil dengan ilmu. So fahami betul-betul apa kita belajar pada hari ni tentang watak. Sebab tu kita ada quiz untuk supaya kita latih. Nanti insyaAllah kita rancang dengan DJ Syafiq kita macam nak buat pesa online. Kita bagi single besar-besaran insyaAllah. Dia semua orang dia ada watak kepimpinan. Dan nanti maksudnya ada semua orang maknanya pemikiran dia maknanya pemikiran level pemimpin, hebatlah masyarakat kita insyaAllah. Sebab semua akan nampak kekuatan orang ni masing-masing dari kekuatan dia. Ditambah dengan adab, maknanya masya-Allah adab dan juga ilmu masya-Allah bergabung dua tu melahirkan manusia yang luar biasa hebatnya insya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Itu yang kita yang nak tu sebenarnya kan. Walaupun dari sudut watak-watak tu ada perbezaan dia, ada juga kelemahan, ada juga kelebihan, dan bagaimana sesuatu yang kita tengok yang tersembunyi tu dikeluarkan dan digilap lagi Ustaz untuk kekuatan diri kita sendiri. Kalau hari ni Ustaz kita tengok watak-watak tertentu, oh rupanya orang hati ni ada kelebihan, dia kalau jadi pemimpin dia faham orang itu, dia faham orang ni kan. Kalau orang yang jadi pemimpin sebagai orang yang data fakta sangat bagus bila duduk kat dalam sudut keuangan, menjaga keuangan organisasi dengan baik kan. Semua detail dia tu record semua tu dilengkapi semua elok saja Ustaz. Masya-Allah Ustaz, saya harap ini adalah satu lagi kelebihan yang kita faham berkaitan dengan watak-watak. Ustaz, sebelum kita nak berakhir, mungkin sedikit Ustaz pesanan Ustaz berkaitan dengan kepimpinan melalui kekuatan watak ni Ustaz. Apa yang kita boleh berikan sedikit saranan Ustaz sebelum kita nak berdoa di hujung nanti. Silakan. Dalam beberapa ketika ni kita akan bicara mengenai leadership, kepimpinan, cara-cara nak buat keputusan dan sebagainya kan. Satu perkataan akhir, maksudnya sebelum kita tamat pada hari ini, kalau boleh salinkan, kalau kita nak pergi laju, kita pergi seorang. Tapi kalau kita nak pergi jauh, kita kena pergi dengan tim ataupun kumpulan.
Kalau nak pergi laju, pergi seorang-seorang. Maka kita dengan watak kita dan keadaan inborn kelebihan kita boleh pergi cepat. Tapi tak boleh pergi jauh. Nak jauh memang kena dengan kumpulan. Nak dengan kumpulan kena ada leadership. Leadership memang kepimpinan. Dan hari ini kita bincang satu tajuk iaitu strength based leadership. Mana leadership dan kepimpinan melalui kekuatan watak-watak. Bagaimana satu singa yang memahami macam mana nak mencungkil hidden potential atau potensi tersembunyi bagi singa-singa yang lain sebagai satu kumpulan, maka dia boleh pergi lebih jauh lagi. Macam tu juga dalam keluarga kita sama juga. Kita kena kenal sebab banyak jangan highlight kelemahan. Sebab walaupun kelemahan itu benda yang kita akan boleh nampak sebab kita boleh rahsia, sebab dia menyusahkan kita. Tapi kita nak maksudnya mencongkil kelebihan daripada satu orang tu. Supaya kita kebersamaan untuk pergi lebih jauh lagi. Jadi mudah-mudahan dan kita lebih memahami benda ni, maksudnya membentuk sifat kepimpinan dan jati diri dalam diri kita dengan memahami mengenai watak-watak dan kelebihan-kelebihan watak, insya-Allah. Amin. Insya-Allah Ustaz, semoga bermanfaat. Ustaz, hujung ni doa Ustaz, pimpinan dari Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami, ya Allah. Perbaikilah kelemahan diri kami, ya Allah. Permudahkanlah apa yang kami usahakan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunaikanlah segala hajat dan keperluan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kelemahan kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Orang yang punya hak ke atas kami, ya Allah. Dan kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada, ya Allah. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah Ustaz. InsyaAllah Ustaz, semoga baik-baik dalam apa saja perbincangan kita ini, memberikan lagi manfaat dan juga kefahaman untuk kita. Dan pastikan yang mana yang dah pun hantarkan soalan-soalan dan juga jawapan anda melalui kuis Persona di Zahra, InsyaAllah Ustaz, kita akan umumkan dari semasa ke semasa. Jadi kena dengar rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah setiap episod kita, mungkin minggu depan kita dah mula buat pengumuman siapakah pemenangnya. Bagi kita sediakan hadiah menarik, buku berkaitan dengan watak-watak ni daripada Ustaz Muhammad. InsyaAllah Ustaz, kan saya pun nak jawab, tapi alamak, kita bagi dekat ruang dululah peluang kepada sahabat pendengar kita Ustaz. InsyaAllah Ustaz, moga baik-baik Ustaz di sana dan semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz. InsyaAllah Ustaz, jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Persona di Zahra. Jangan ke mana-mana sebab banyak lagi perkongsian selepas ni, dan teruskan setia berada di platform media sosial kita, di dalam Facebook, di YouTube kita. Okay? Dan kita akan kembali lagi selepas ni dengan pelbagai lagi perkongsian menarik. Untuk anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo serta iKempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik
kosmetik mesra wudu. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM, inspirasi